Yo guys, and welcome to my video. Hari ni a bit special sebab kita akan buat drive-thru dekat jalan Malaysia ni menggunakan autopilot. Boleh apply tak dekat jalan dengan trafik Malaysia, contoh macam ada motor, ada kereta, ada lori dan sebagainya, ataupun how well it does dekat jalan-jalan Malaysia ni. Sebab yelah Tesla Model 3 dan juga Model Y akan masuk dalam Malaysia. So korang kena sendiri faham macam mana nak guna, apa yang perlu elak dan apa benda yang dia boleh kesan. So without wasting any more time, kita akan terus pergi je dekat tempat Shah Alam. So sekarang aku ada dekat kawasan Ampang. Kita akan through navigate guna Tesla map, menggunakan Waze juga untuk aku pantau. Dan kita akan perhatikan satu-satu macam mana autopilot handles road dekat dalam Malaysia ni. Okay, pertama sekali korang boleh tahu adalah dia tak akan navigate dekat jalan yang biasa ni. Dia akan navigate dekat highway biasanya. Even jalan biasa pun sepatutnya dia detect, tapi kita akan tunjukkan dekat korang juga macam mana dia boleh detect jalan macam biasa. Dia bukan detect highway je, normal road pun dia akan detect juga. Sama juga macam jalan kampung. Okay, so kita akan pergi dekat Eco Gardens Shah Alam. Dekat situ kita akan jumpa a few friends, which is Tesla ada, BMW ada, Mercedes EQ pun ada juga. So dekat sini kita akan tengok macam mana, berapa masa. Sekarang pukul 4.35 dan kita akan bergerak naik highway Duke contohnya. Alright, sekarang kita dah masuk Jalan Ampang, yang mana bahaya motor ni. Nampak dekat sini motor pun dia akan detect dekat screen. So Tesla Vision is a really good punya eye, and juga dia punya detection tu memang superb lah. Dia dapat detect sama ada motor biasa, superbike, lori ataupun bus. Tapi kita kena cari jalan biasa. Okey, ni jalan biasa kalau ikutkan. Dan macam mana nak tahu Tesla ataupun autopilot dapat detect ataupun tak jalan tersebut untuk buat autopilot? Senang je. Korang just tengok dekat screen ni, dekat bahagian D ni sebenarnya akan ada satu logo ataupun icon steering tau. So icon steering tu yang akan dapat korang activatekan autopilot. Kalau tak ada icon steering tu, dia tak akan dapat detect, dia tak akan dapat activate pun autopilot. Contohnya aku buat sekejap nanti, dia akan reject tau. So korang kena hati-hati, dia akan ada bunyi dia. Okay, alright, macam mana nak activatekan autopilot dekat dalam kereta Tesla? Untuk kereta Model Y akan ada gear knob. So dekat sini korang just tap 2 kali ke bawah untuk activatekan autopilot. Macam mana? Tekan macam ni, dan dia sudah pun activate bila ada bunyi tu. Okay, so tu secara rasminya kereta korang dah mode autopilot. Aku boleh lepas steering, tapi aku tak nak. Sebab antara salah satu syarat dia untuk guna autopilot, kena pegang steering. Bukan korang kena pegang untuk kawal tau. Korang pegang just in case deactivate secara tiba-tiba. Dan juga dia orang kata ada emergency thing yang kau nampak sepatutnya kereta ni elak tapi tak elak. So tu benda-benda yang kau kena beware of. But untuk personal aku sendiri, selagi tak ada benda-benda yang pelik, kereta ni dapat activate, dapat guna, dapat operate dengan lancar, tak ada masalah pun. Okay, so apa yang kau perlu tengok sebenarnya untuk autopilot ni? Okay, kalau kau tengok dekat screen ni, dia akan tunjukkan mode autopilot tau. So mode autopilot dia, line yang kau nampak ni sebenarnya akan bertukar warna biru. So kalau warna kelabu, dia bukan mode autopilot. So kau akan nampak kereta, dan kau akan nampak sekeliling kereta korang ni akan ada kenderaan dan akan detect through Tesla Vision. So sekarang Tesla dah fully operate menggunakan Tesla Vision. Dan after a few minutes, dia akan suruhkan korang pegang steering tau, ataupun goyang sikit. Dia bukan suruh korang like kawal, tapi goyangkan sikit untuk bagi tahu yang korang sebenarnya memang tengah pegang steering. But dia Tesla actually dia pantau korang sama ada korang buat apa. Contoh macam pegang telefon, bercakap, ataupun really ignore all the signs. Okay, so dekat sini kalau korang contohnya lepas steering, dia akan minta korang pegang steering balik. Contohnya nanti dia akan suruh korang shake steering tu. Tapi kalau mata korang ni tengok depan dan pegang steering, dia sangat-sangat jarang suruh korang pegang steering. Faham tak? So dekat situlah korang tahu yang Tesla sedang memerhati. Dekat mana dia memerhati? Dekat atas ni. Dekat atas ni sebenarnya ada satu kamera untuk tengok
korang punya pemanduan. Lepas tu mungkin korang tanya juga, berapa maksimum kelajuan yang kereta Tesla boleh bawa menggunakan autopilot? Maksimum untuk kereta Tesla actually dia boleh pergi sampai 140 km per jam. Sangat laju kan? Dia lagi laju daripada normal driving punya law kan dekat dalam Malaysia ni. So kebanyakan kereta tak dapat nak activate pun lagi atas daripada 100 km per jam. So dekat situlah maknanya Tesla Vision ni memang boleh tengok pada kelajuan tu. Tu yang penting sebenarnya kalau nak cakap pasal sebuah autonomous driving. Dan memang betul-betul kau boleh pergi buat trip mana-mana dengan cepat dan tak ikut limit, dan juga orang kata boleh percaya dengan software dan juga hardware yang Tesla bagi dekat korang ni. Okay, so dekat sini aku tunjuk dekat korang ada satu motor tau. So dekat dalam skrin dia akan tunjuk yang autopilot memang dapat detect motor tu actually ada dekat situ. Dan kalau kau nampak kereta dekat depan ni, dia tengah buat braking, betul tak? So kereta Tesla sebenarnya yes dapat detect. Aku rasa aku punya okay, much better I think. Alright, so sekarang ni kita akan tengok dekat depan yang mana kereta depan akan brake. Tadi aku buat set limit maksimum dekat sini adalah 95 km per jam. So sekarang dia pergi 56 km saja, yang mana dia akan ikut kereta dekat depan. Dia bukan ikut, tapi dia just ikut kelajuan dekat depan so that dia tak langgar. Dan korang boleh set berapa jauh boleh pergi dekat kereta tu. So aku akan select dekat sini berapa jarak, sama ada 2 kereta, 3 kereta ataupun 4 kereta. Dia boleh pergi sampai 7 kereta jarak dia. Dia bukan ikut meter tau, dia ikut jarak kereta. Dan paling dekat 2 buah kereta daripada jarak kereta dekat depan. Okay, so tu apa yang kau perlu tahu pasal autopilot kalau korang nak guna. Dan kita tengok apa deteksi yang dia orang boleh detect juga. Contohnya macam Tesla ni dia akan detect jalan tu punya speed limit. So kalau highway tu speed limit dia adalah contohnya macam 100, 110, 120, dia boleh dapat detect dan dia akan bagi warning dekat sini. Contohnya nampak dekat sini 110 km per jam, kemudian 90 km per jam tu adalah limit yang korang kena follow. Tapi dia bukanlah satu kewajipan untuk korang nak follow. Dan korang always boleh pergi max limit untuk korang punya pemanduan tu ataupun activatekan autopilot tu. So sekarang motor tengah lalu. Yes, dekat sini akan nampak juga. Dan it's almost rasa instantaneous. Tak ada rasa laggy, tak ada macam motor dah lalu baru motor akan ditunjukkan dalam skrin, tak ada. Dia memang nampak sangat-sangat smooth dekat sini untuk korang nampak. Nampak? Truck dia nampak, contohnya macam pick up dekat sini. Memang dia tunjuk dekat sini pick up. Bila ada kereta lalu kat tepi, dia tunjuk kereta. Kita akan tunjuk lagi a few things dekat sini. Okay, Myvi contohnya. Okay, lori. Oh, lori dia tunjuk macam van. Tapi kalau lori yang besar, dia akan tunjukkan actually ada lori yang besar tau. So sekarang ni, apa yang berlaku bila korang tekan brake? Dia akan disablekan semua autopilot dalam kereta korang. So bila aku tekan brake sekarang, so semua autopilot dia dah off. So aku kena kawal secara manual. Nampak? Itulah bila korang tekan brake dalam kereta Tesla. But kalau korang tengah activatekan autopilot, tapi korang nak tekan minyak, nak overtaking contohnya, so aku boleh tekan minyak untuk speed up lagi aku punya kelajuan. Tak ada masalah, dan dia akan still menggunakan autopilot tu. Nampak? Aku tak pegang steering. So sekarang ni dia akan bagi warning dekat situ untuk bagi tahu, untuk pastikan yang korang actually aware dengan korang punya pemanduan ataupun peningkatan kelajuan bila bawa kereta menggunakan autopilot ni. Okay, so that ialah kita kena hati-hatilah in case anything happen kan. Apa yang kau perlu tahu juga, dia tak dapat nak detect tol tau. So korang kena pastikan bila dekat tol, pergi dekat steering, disablekan autopilot. Bahaya. Jangan sekali-kali enablekan autopilot. Sebab bila dia dah sampai dekat sini tak ada line, dan dia akan still activatekan autopilot tu. Okay, nampak gayanya aku tersalah lane. Ralik sangat bercakap, tapi tak apa. Okay, dekat sini kau boleh nampak dia dah tak ada logo ataupun ikon steering tu untuk buatkan autopilot. Kau kena bayar tol secara manual. Okay, here we go.
Okay, apa lagi yang aku boleh cerita tentang autopilot dekat dalam Malaysia ni? So, perjalanan daripada Ampang ke Shah Alam ni kita akan guna fully autopilot. Tapi dekat Tol Tak lah. Okay. So, aku akan naikkan aku punya speed sampai 100 lah, 100 km per jam. Sebab kita sebenarnya dah lewat. Benda yang aku boleh cakapkan juga dekat sini adalah korang tengok dia punya cara kawal steering ni sebenarnya sangat-sangat smooth. Maksudnya dia tak ada rasa robot. Faham tak? Korang tahu kan bila robot punya kawalan macam mana? Dia macam rough, sangat-sangat kasar, terlalu instantaneous, terlalu orang kata not a human like kawalan steering. Betul tak? So dia akan pastikan kereta korang ni akan duduk straight dekat tengah-tengah line. Lepas tu kalau tak ada line contohnya, dia akan follow kereta dekat depan. Tapi jangan depend on it 100%. Sebab aku pernah buat macam tu dan dia boleh follow kereta dekat depan, okey je, tak ada masalah je. And benda yang agak annoying dekat aku adalah bila korang ada dekat traffic jam contohnya kan, dia tak ke kanan. Dia actually tak bagi ruang dekat motor nak lalu tepi tau. So biasanya dekat traffic jam ni kita akan lebih kepada duduk belah kanan kan untuk bagi laluan dekat motor. Tapi yang ni tak. So itulah mana kelainan, perbezaan manusia dan juga robot bila hadap situasi-situasi contohnya macam yang aku cakap tu. Okay. So sekarang kita akan hadap tol lagi yang mana yelah autopilot tak dapat nak detect. Alright, satu benda lagi yang aku nak cerita adalah Fazli, boleh tak autopilot ni activate bila hujan? Kebetulan kita sekarang ni tengah nak hujan. So kita akan tengok, aku akan tunjukkan dekat korang Tesla punya vision bila hadap hujan. Dekat mana kamera tu duduk sebenarnya untuk kawal kereta ni waktu tengah hujan, dekat atas ni. Yang korang nampak dekat atas ni. Bila hujan, wiper ni akan bertanggungjawab untuk bersihkan kamera tu. Kalau tak, korang tak dapat nak enablekan autopilot. Hujan lebat pun boleh ke? Dia boleh activate ke? Yes, boleh. Selagi mata korang boleh nampak, selagi tu Tesla boleh activatekan autopilot. Tak ada masalah pun sebenarnya. Dan Fazli, mungkin ramai yang tanya juga, bila guna autopilot, adakah kereta tu akan lagi makan bateri? Kalau ikutkan, tak. Sebab apa? Sebab kau boleh bayangkan, penggunaan Tesla Vision ni bukanlah satu hardware yang perlu pemproses yang kata sangat-sangat buatkan kereta ni drain betul-betul bateri. Dia bukan macam sebuah gaming PC. Kalau ikutkan, sebelum ni pun autopilot dah di-enablekan menggunakan chip Atom tau, Intel Atom. So kalau korang kenal Intel Atom tu, yes, dia tak se-powerful sangat pun kalau ikutkan. Ada dekat laptop murah je. And power consumption dia pun tak adalah tinggi kalau ikutkan. Dan yelah, aku dah guna countless time, aku tak nampak pun orang kata Tesla autopilot drain bateri betul-betul supaya sampai aku rasa macam tak patut guna autopilot untuk buat navigation. Tak. Aku like 100% go with it. Autopilot is all the way untuk navigate sama ada dalam bandar ataupun luar bandar. Benda yang aku boleh share juga dekat korang adalah Tesla Malaysia ataupun map Tesla Malaysia ni, dia tak dapat nak detect traffic light contohnya. So kalau korang duduk dekat traffic light in Europe, kalau korang duduk dekat traffic light, dia dapat detect, dapat tunjukkan dekat korang traffic light yang adalah berapa lampu dia ada, dia akan tunjukkan dekat korang. Sampai dekat Malaysia menggunakan, aku dah itu share dekat korang, yang map aku dah tukar daripada UK kepada Malaysia. So sekarang ni korang boleh nampak dia dapat detect sebuah benda, jalan, tempat, daerah, kedai, stesen pengecasan, tapi dia tak dapat nak detect ialah traffic light. But it's not a bad thing to me sebab ialah dekat sini bukan ada lagi FSD. So FSD is a different story yang hanya ada dekat so far beta dekat Amerika sahaja. Dekat mana-mana Europe dan juga Asia ke, tak ada lagi yang dapat enablekan FSD sebab ialah cara pemanduan trafik pun lain kan. Kita masih lagi tunggu yang mana aku cakap, maybe not yet untuk korang beli FSD dalam Malaysia, but hopefully eventually diorang akan lancarkan juga. Tapi mengikut atas undang-undang sesebuah negara,
Malaysia ni kira macam antara yang bertuah juga, sebab dekat Cyberjaya kita ada satu track ataupun jalan khas untuk buat autonomous testing untuk driving. Dekat sini Malaysia, aku tak pastilah macam mana, but hopefully akan lagi cepat sampai dekat Malaysia. I'm excited to know, to test FSD dekat dalam Malaysia. Alright, apa yang berlaku kalau contohnya kereta depan tiba-tiba brake emergency? Autopilot akan stop macam biasa ke? Tak. Autopilot bila nampak something dekat depan ni, dia daripada jauh dia nampak dah kereta depan tu brake. So dia akan bagi warning dekat korang. Sama ada korang mampu untuk brake ataupun tak, dia akan still bagi warning tau. Contohnya macam aku buat sekarang nampak? Dengar tak bunyi tu? Itulah bunyi warning yang mana kereta depan brake ataupun ada obstacles dekat depan, yang mana korang perlu tengok dekat depan instantly. Kalau tak, mungkin korang akan accident. Benda yang aku boleh share juga dekat korang adalah dia akan detect stop sign. So dia akan beritahu dekat sini ada stop sign tu. Cumanya dia tak dapat nak detect sign-sign contohnya macam signboard dekat atas tu, contohnya macam Johor Bahru, KLIA, ke kanan Alostar, ke kanan Sungai Buloh, Jejantas dan sebagainya. Benda tu dia tak dapat nak detect, and dia bukan ikut navigation menggunakan signboard dekat atas. It's not important untuk Tesla, untuk autopilot detect signboard tu, sebab dia dah ada map dekat sini kan. Sebab apa nak tengok benda kita dah ada map, betul tak? Macam tu lah. Oh, ada pokok jatuh. Ui, bahaya. Okey, contohnya ada pokok dekat depan. Kereta ni akan detect tak? Kebetulan kan? Kereta ni dapat detect tak? Okey, kita akan tengok macam mana. Oh, bahaya ni. This is very risky punya test. Okey, dia disable kan. So that korang tahu, bila ada obstacle dekat depan, actually kereta ni tak akan activatekan autopilot. So dia akan disablekan secara sendiri. Kebetulan ada obstacle, tapi dia tak detect dekat dalam map yang ada obstacles yang korang kena elak. Dia tak detect. Nampak? Macam tu lah. Kebetulan tau. Bila bahaya kan. Bahayalah. Aku tak sangka pula dapat ditest in real life punya situation. Cakap pasal obstacles dekat atas jalan yang mana kita patut elak. So yeah, maybe Tesla patut enablekan something like that lah in the future. So macam mana nak overtake untuk kereta yang tak purchase autopilot, enhanced autopilot, EAP? Kau kena navigate secara manual. Kawal je steering tu, tak ada masalah, enablekan balik. Macam tu je. So kalau korang kawal steering, tak perlu nak disable autopilot tau. Korang just pegang steering ni je, supaya korang boleh overtake dan sebagainya. Tekan minyak, tak ada masalah kalau ikutkan. Limit aku nampak 130. Dia akan follow kereta dekat depan, so that tak berlaku pelanggaran lah. Dia tahu limit dia, dan dia tak ada macam tekan brake, tekan brake, tekan brake, yang mana benda tu sangat not a human like kata kawalan kan. Ni sangat smooth dan sangat selesa untuk pakai untuk navigatekan dekat highway ke dekat jalan biasa ke. This is comfortable and way confident punya cara pemanduan menggunakan autopilot. Okay, sekarang dia tanya lagi untuk korang gunakan steering tu ataupun pusingkan steering. Tapi ada trick dekat sini, korang just scroll je. Tak boleh. Okay, korang kena actually rupanya benda tu, feature tu dah tak boleh nak ni dah. Tak boleh nak enable kan lah. Sebab yelah, mungkin ada orang macam nipu kan untuk guna scroll wheel tu. Sebab sebelum ni boleh, so sekarang tak boleh. Sekarang korang kena physically pegang steering untuk goyangkan. Kalau korang ignore semua sign yang Tesla bagi, contohnya sama ada pegang steering dan juga bunyi, and then obstacles, cara pemanduan bahaya, Tesla akan ban korang punya autopilot untuk pemanduan tu. Contohnya macam dia akan beritahu dekat situ, you have been banned daripada menggunakan Tesla autopilot. Ya, so dia bukan scary pun. Kau just boleh pergi dekat A, berhenti sekejap, dan dia akan enablekan balik. So tu adalah cara dia. Kau just berhenti dekat A, tekankan kepada P, and then activate balik pakai D, dia akan enablekan balik kau punya autopilot tu. Kalau kau buat lagi, dia akan ban lagi. Tapi kalau kau pakai FSD, lagi teruk dia ban. Kau tak boleh pakai langsung FSD. Nampak tak? Supaya korang tak main-main tentang software-software macam ni, feature-feature macam ni. Okey, kereta depan brake, nampak aku brake.
Dan nyawa korang selamat, nyawa orang lain selamat, tu yang paling penting sebenarnya. In 2 kilometers, take exit 102 on the left onto Jalen Merrill towards Persimpang and Sisha Alam. So sekarang kita dah ada dekat jalan biasa, tapi boleh je aktifkan autopilot kalau kita nak. Macam biasa. In 300 meters, turn left. So kita dah sampai dekat Eco Gardens Shah Alam. Dan aku harap aku dah ajar semua benda tentang autopilot dekat dalam Malaysia ni, macam mana nak guna dan sebagainya, apa yang korang perlu aware, dan perlu ke kita bayar untuk Tesla autopilot tu. Bagi aku macam tak perlu sangat, sebab it's a basic thing yang korang boleh gunakan. Yang mana kereta ni didatangkan dengan autopilot features tu. Cumanya dekat sini dia akan ada a few lacking feature, contoh macam overtake. Kalau korang pakai EAP tu, Enhanced Autopilot, korang akan dapat dapat navigate ataupun dapat potong kereta kalau korang nak automatically, korang tak perlu kawal steering. And then korang boleh kawal menggunakan remote, yang mana korang boleh kawal kereta korang tu pergi depan dan juga belakang menggunakan dalam app sahaja, which is to me is an awesome feature. Akan dapat parking juga. So this is the thing yang aku nak juga kalau boleh, tapi 16,000 ringgit Malaysia, it's quite expensive untuk beli untuk akulah. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.